Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Dan hari ini kita nak belajar tentang pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Agak-agak topik apa? Jom kita tanya kepada ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub dari SMKA Mahat Hamidiyah Kajang, Selangor. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah sihat. Lokman sihat? Makin sihat ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Fasha yang sudi bersama dengan kita. Jadi ustazah, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah. So hari ini kita akan belajar tajuk yang ada dalam pendidikan syariah Islamiah. Okey, ustazah mungkin boleh tekan bawah. Oh, tekan bawah. Okey, tingkatan 5 iaitu dalam bidang hadis hukum di bawah tajuk menjauhi jenayah bunuh diri. Macam mana yang Lokman tengok tadi dalam media sosial kan, ada banyak kes-kes dan kes di kalangan pelajar pun ada. Jadi hari ini kita tengok apakah dia tajuk yang ada dalam menjauhi jenayah bunuh diri untuk hadis hukum. Okey, so kita akan bermula dengan hadis. Okey, ini adalah hadis yang dikeluarkan yang mana kita tentukan hukum tentang jenayah bunuh diri itu berdasarkan kepada hadis ini. Mungkin Lokman boleh tolong ustazah baca? Boleh ustazah? Okey. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ahsanta. Okey. So kita tengok artinya daripada hadis ini, daripada Imam Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan menggunakan besi bihadidatin, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka Jahannam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan sesiapa yang membunuh diri dengan cara minum racun, maka ia terus meminumnya di neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan sesiapa yang terjun dari bukit untuk membunuh diri, maka ia akan terus terjatuh di neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita tengok dalam hadis ini, ada 3 takkid ataupun 3 yang ditegaskan oleh Rasulullah, iaitu pada kalimah finari jahannam khalidan fiha abadan. Iaitu membawa maksud mereka itu akan berada di dalam neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Penegasan yang dibuat oleh Rasulullah dalam hadis ini sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali ustazah. Dan ini adalah hadis yang menunjukkan hukum pengharaman kerana apa hadis ini tidak dibenarkan. Bukan hadis ini, hukum ini tidak dikeluarkan. Okey, kita tengok tuntutan hukum berdasarkan hadis. Yang pertama, haram membunuh diri dengan menggunakan besi. Yang tadi kita dah baca dalam hadis. Yang kedua, minum racun dan terjun dari bukit. Okey, yang kedua apa dia, Lokman? Yang kedua, orang yang membunuh diri akan melakukan perkara sama yang dilakukan untuk membunuh diri di akhirat nanti. Takutnya ustazah. Itulah. Yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. So ini adalah 3 tuntutan hukum yang dikeluarkan daripada hadis yang kita baca tadi. Maksudnya kita tak boleh buat tuntutan yang lain melainkan apa yang ada dalam hadis ini sahaja. So sekarang kita pergi bagaimana cara ulama mengistinbatkan hukum. Pengistimbatan hukum bermaksud bagaimana ulama mengeluarkan hukum itu daripada hadis ini. Okey? Kalau kita tengok cara ulama mengistinbatkan hukum, pengharaman kepada membunuh arak adalah melalui lafaz finari jahannam khalidan fiha abadan. Yang kedua, ayat ini bermaksud ia kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Yang ketiga, setiap sesuatu perkara yang dijanjikan Rasulullah
dengan siksaan ialah sesuatu yang haram dan berdosa besar. Dan yang terakhir, oleh itu perbuatan membunuh diri adalah haram walau dengan apa cara sekalipun. Bermaksud di sini, pengistibatan hukum daripada hadis ini menjelaskan pengharaman membunuh diri terhadap kepada orang Islam. Kalau kita tengok cara ulama mengistinbat bila pelajar-pelajar nak menjawab soalan pengistibatan hukum, pastikan ada 4 poin utama ni lah. Macam yang saya sebutkan, yang pertama mesti lafaz. Betul. Yang kedua adalah huraian kepada lafaz. Baik. Yang ketiga adalah hukum itu sendiri, apa yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada hukum itu. Okey. So, ini adalah bagaimana cara ulama mengistinbatkan hukum. Okey. So, setakat ini Luqman faham, Luqman? Okey, yang saya faham tiada kompromi kepada orang yang membunuh diri. Ya, betul. Walau dengan apa cara sekalipun, Baik. pengharaman tetap dilaksanakan. Okey, sekarang kita pergi kepada kita pergi kepada nak duga akal. Nak tengok macam mana Luqman ingat tak hadis tu tadi. InsyaAllah saya cuba, Ustazah. Okey, kita cuba soalan yang pertama. Larangan meminum racun bagi tujuan membunuh diri. Dalam bahasa Arabnya apa? Okey, larangan meminum. Minum dalam bahasa Arab apa minum? Syariba. Syariba. Jadi kalau tengok di situ jawapannya adalah syariba sama. Syariba sama. Betul ke tak? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Haram membunuh diri dengan menggunakan besi. Baik. Besi dalam bahasa Arab apa tu? Hadid. Hadid. Okey. So, dah ada clue ke belum dekat Baik. jawapan? Di hujung, Ustazah. Qatala nafsahu bihadidatin. Ahsanta. Okey. Yang terakhir, orang yang membunuh diri dengan tujuan dengan terjun daripada bukit akan melakukan perkara yang sama di akhirat nanti. Okey, mestilah jawapan yang terakhir, Ustazah. Fahuwa yataradda fi nari jahannam. Okey, betul. Ahsanta. Okey, kita kasih, tengok Ustazah. soalan yang kedua. Okey. Kita nak uji lagi sekali isi tempat kosong. Baik. Dengan jawapan yang betul. Yang pertama, berdasarkan hadis, Allah telah mengharamkan membunuh diri menggunakan besi. Kemudian apa? Dan terjun dari bukit tinggi ataupun daripada tempat tinggi atau bukit. Baik, Cuba saya jawab. rasa besi dan juga racun, Ustazah. Okey, betul. Betul Racun. ke? Alhamdulillah. Kalau pelajar tulis minum racun pun diterima. Betul juga jawapan Makan dia. racun? Makan racun? Adakah makan racun? Mestilah minum, Ustazah. Mestilah minum kan? Betul. Okey, yang kedua, orang yang apa? Oh, maaf. Saya dah tertunjuk jawapan dah. Orang yang membunuh, Ustazah. Membunuh diri akan melakukan perkara yang sama dilakukan untuk membunuh diri di akhirat nanti. Okey. Dan yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka Jahannam. Sudah pastilah buat selama-lamanya. Selama-lamanya, betul. Yeah. Okey, jadi istinbat hukum membunuh diri berdasarkan hadis ini adalah berdasarkan lafaz apa, Luqman? Oh, ini Ingat susah tak? sikit ni. Sekejap saya ingat balik. Cuba, sebab ayatnya panjang kan? Fi nari jahannam khalidan fiha. Alhamdulillah. Sebaik betul. Abadan tertinggal satu pula. Abadan tertinggal satu. Okey. Fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Okey. So, tahniah sebab Luqman berjaya menjawab dengan betul semua soalan yang Ustazah bagi. Dan untuk kali ini kita tengok sahaja bagaimana dia punya maksud hadis tu tadi dan bagaimana tuntutan hukum. Kalau Luqman masih ingat apakah tuntutan hukum sebut satu? Iaitu haram, Ustazah. Haram membunuh diri dengan menggunakan besi, racun ataupun terjun dari bukit. Terjun dari bukit. Jadi Ustazah, bila kita belajar tentang hadis ini, mungkin ada murid di luar sana, kalau ikutkan hadis tu sebut 3 perkara tadi kan? Ya. Jadi kalau contoh dia sebut macam mungkin 2 sahaja. Jadi bagaimana, Ustazah? Oh, dalam soalan dia memberi 2 sahaja contohnya. Begitu. Kalau soalan itu minta berikan 2 dan dia beri 2 jawapan daripada 3, dah dikira betul. Atau dia memberi jawapan selain daripada itu,
yang tidak sesuai dengan hadis, yang tidak betul dengan hadis, tidak akan diterima lah. Sebab dia berdasarkan hadis. Kalau bukan berdasarkan hadis, mungkin jawapan itu boleh diterima. Okey, baik. Jadi itulah sedikit berkenaan hadis hukum menjauhi jenayah bunuh diri. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM